A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafil nabiyil kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwah jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila ruhil marhum Sultan Haji Abdul Halim Mu'azzam Shah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kerana keizinannya serta taufik hidayahnya dapat sama-sama kita berkumpul kembali dalam siri kelas pengajian kita yang mana kita dah bercuti lebih kurang 2 minggu. Jadi tadi ramai tanya saya pasal apa ustaz pakai baju hitam bergabung ke? Kan saya kan orang Kedah. Jadi kebetulan orang rumah hayan baju ni pakai je lah. Tadi tak ada kaitan pun. Tapi kena kebetulan tu nak buat macam mana? Ya. Baik. Sebelum kita sambung rukun solat yang kelima, iaitu rukuk. Kita dah pun belajar lebih kurang 4 rukun. Ya, daripada beri betul niat, kita dah faham semua qasad, ta'id ya, dan ta'aruf semua. Kemudian kita pun dah belajar bacaan Fatihah, ya, baca bagi betul dan sebagainya. Dan kita akan masuk pada cerita rukun solat yang kelima. Ya, kita nak tengok rukuk kita tu betul ke tak betul dan sebagainya. Kita akan lihat sekejap lagi. Jadi sebelum kita masuk kepada rukun yang kelima ini, sedikit perkongsian dakwah saya di Sabah selama 5 hari baru ni. Jadi saya masuk ke kawasan perkampungan-perkampungan yang ada Kristian dan Islam. Ya, di sebelah Ranau. Sebelah Ranau sana, Kampung Silau lah, Kampung Silat, semua mula huruf S kampung kat tu. Dia Silau, Silat, entahlah macam-macam ya. Perjalanan yang begitu sukar, macam kita naik gunung ni lah, pedalaman. Yang mana kalau lihat perkampungan tu, kita kata ada lebih kurang 11 rumah orang Islam, 40 lagi rumah orang Kristian. Dia Kristian Katolik ya, dia jenis sembah patung Nabi Isa. Dia buat pondok tu, dia sembah dalam tu lah. Jadi di sana ni kalau orang Islam kita tak buat surau, maka orang Kristian akan buat gereja. Dia dua tu je. Mana-mana kena buat satu. Jadi tanggungjawab orang Islam kita sana membina surau. Kalau tak bina, gereja naik. Ini budaya, memang style tu di sana. Jadi kadang-kadang kuliah saya maghrib jadi kuliah isyak sebab perjalanan tu jauh. Ya, dengan hujan. Dan kalau kita sini isu anjing, sana anjing berkeliaran. Kira masuk surau tutup pintu. Pintu kira macam pintu dinding yang dewan kita hak luar ni kan. Masuk je tolak peliwut tutup. Maknanya sampai ke tahap tu. Buka sikit masuk benda tu. Saya jumpa anjing. Babi tak ada pula. Tapi kalau anjing memang kampung kan. Maknanya nak cerita di sini, dugaan penduduk Islam sana lebih hebat pada kita sini. Maka kekuatan mereka dapat pergi surau semayang kira hebat. Dengan kita yang tak ada gangguan semua tu. Mana kalau mereka ni kira kalau
kadang-kadang tak tahu, on the way kadang-kadang mungkin tersentuh anjing apa benda, kita pun tak pasti dalam keadaan itu, tapi dia orang punya semangat nak agama tu hebat. Jadi alhamdulillah saya sempat pergi ke Ranau, Kunasang lama, masuk dalam lah, jalan berkuliku. Sempatlah bagi kuliah subuh, maghrib, sebab siang program dengan ni, dan juga saya berceramah di Pasar Tamu Kunasang kan, yang orang pasar tu kan. Saya berceramah di situ lah. So itu pengalaman dakwah yang mana saya pergi semua biaya sendiri, lebih kurang 8,000 tiket semua saya pergi. Memang tujuannya untuk itulah, ada sahabat di sana yang dia yang bawa lah, dia bawa pergi ke sini. Jadi itu sebagai orang kata apa, ujian untuk kami yang berdakwah ni. Kalau kita nak uji kekuatan iman kita, kena pergi tempat macam tu, baru terasa kan. Kalau duk main kot ni selesa, zoom selesa lah, boleh. Tu saya cadangkan pada pihak penganjur, da'i semua tu kan, yang mana da'i yang dapat juara da'i ke, dapat juara imam muda, pitok sana. Tak sungguh tu baru betul hang ujian. Sekali ujian atas pentas boleh lah untuk dapat johan. Lah ni hampir praktikal macam tu, baru nampak suasana kehidupan masyarakat, nak selami dia orang macam mana kan, nak ajak, nak cakap pun kena tengok dia punya ni. Dan saya amat kagum kerana kebanyakan majoriti yang menunggu di surau tu semua orang budak-budak muda, 15, 16, 17, 18. Jadi kita rasa sedih, kita di Malaysia, di Semenanjung, pok-pok ni dah tak ada kat masjid tau kan, duk melempok sana tak orang Islam kita, kawasan kampung. Banyak golongan muda, 17, 18, 19, tu yang saya jumpa sendiri sembang. Dan orang tua adalah, maknanya macam kita 10 tahun di Semenanjung dulu lah, sekarang di sana. Sebab tu ramai saya lihat ustaz-ustaz yang banyak pergi dakwah di sana, yang bantu masyarakat Islam sana, mana yang orang nak sangat kepada agama ni. Baik, itu sebuah sikit perkongsian sana. Dan memang saya berazam nak pergi lagi. Bolehlah tuan-tuan nak pergi, kita pergi ya, buat warga kelab warga emas, boleh buat anjur. Saya boleh hubungi ustaz kawan saya di sana, nanti dia akan atur perjalanan, sewa van, bawa pergi ke perkampungan ni, nak bagi bantuan ke apa, boleh, tak ada masalah. Selami kehidupan masyarakat yang orang kata apa, dalam masih lagi dhaif lah, masih lagi dhaif. Dari segi amalan, amalan ni kira kita mengajar basic betul. Dia tasbih tak ada surau. Maknanya zikir tu kalau tak suruh, tak buat. Saya bagi duit kat pengurusi ni, pergi beli tasbih lah. Sebab kurang-kurangnya duduk saja. Sebab dia orang sunat qabliyah pun dia kalau tak ajak buat, dia tak buat. Dia macam tu. Sebab dia kejahilan tu. Bukan dia tak mahu nak buat, mungkin dia tak tahu. Jadi bila kita buat, dia ikut buat. Jadi lepas sembahyang isyak, saya nak sembahyang sunat ba'diyah. Kata sahabat saya, kata ustaz teruskan je lah. Di sini bukan macam tu. Oh pula, tak apalah, saya pun teruskan kuliah lah. Kira tak ada ba'diyah. Maknanya kena slow-slow. Kalau kita buat pelik, dia jadi pelik sampai ke tahap tu, dia punya pemahaman agama masih lagi kurang. Sebab pengaruh Kristian tu kuat kan. Kita bayang kalau sebelah rumah Islam, 40 rumah orang Kristian keliling. Kita boleh bayangkan kehidupan. Lagi pun tak ada kesinambungan dan pemantauan yang berkala. Jadi yang dia sekali dia tak pergi, dia mau tinggal macam tu je. Macam kat Gombak tu. Selalu gitu lah. Berterusan tu tak ada nak follow up. Pemantauan. Sian, kira tutup lagu tu. Kalau tu saya dengar kadang-kadang saya kata, duit MUIS ni pergi mana? Duit zakat MUIS tu. mereka ni generasi pertama, kedua, ketiga Islam. Yang tu saya tak pasti sebab kebanyakannya daripada kaum-kaum yang ni lah, Kadazan, yang saya itu kaum dusun, kaum murud. Maknanya agama hak ada asal tu mereka memang peluk Islam lah. Yang totally Islam ada juga yang lama, tapi kebanyakan yang convert. Kadang-kadang yang convert ni tudung pun tak pakai, baru. Ini jumpa kita biasa-biasa gitu, tapi kita kena hadapi situasi tu kan. Tak boleh duduk ni sangat. Itu. Bolehlah kalau warga mah nak pergi sekali. Ya, pergi buat perancangan, nanti saya call sahabat saya di sana, dia bawa. Sebab dia duduk lama sana. Baik. Okey. Kita masuk rukun sembahyang yang kelimanya, rukuk. Baik, rukuk ni kata dia dengan tumakninah. Ya, dengan tumakninah. Maknanya perlu ada berhenti sekejap. Rukuk tu kita kena ada sekejap untuk kita baca
bacaan dalam rokok, maka sekurang-kurangnya bahawa ia tunduk sekira-kira mencapai 2 tapak tangan orang yang pertengahan kejadiannya akan 2 lututnya. Baik. Hak ni sekurang-kurang rokok. Janji tapak tangan orang yang kejadian tu sedang-sedang kita lah. Bukan tahap zirafah dan bukan tahap semut. Kira maknanya bayar kita. Jadi syarat rokok yang penting hak ni sentuh lutut. Ni sekurang-kurangnya. Kena faham tuan-tuan dia. Jadi sekurang-kurangnya dia kata 2 tapak tangan ni menyentuh lutut. Jadi mungkin setengah orang macam tu. Dia tinggi kan, dia tinggi. Jadi dia takkan nak lagu tu. Setengah orang dia punya tangan tu panjang, bokai dia panjang, tangan panjang, sampai terlebih lutut pula, tak bawah. Dia yang penting tangan ni at least sentuh lutut. Kalau bawah tak apalah, kira sekurang-kurangnya. Bila saya meja untuk guru dulu, kata dia rokok, saya pernah ajak dulu kan. Rokok kata dia kalau kita boleh samakan antara kepala kita dengan buntut kita. Macam jari saya buat ni. Tuan-tuan tak boleh buat ni, tak boleh buat, tak boleh buat. Maknanya kami mengaji sampai tahap rokok kami kena buat macam tu. Sampai tangan boleh buat, badan boleh buat. Ni cerita mengaji dulu. Mana? Kalau tinggi tu ni kan, ikutlah. Cuma yang macam diviral dalam video yang budak-budak perempuan mayang baru ni kan, mereka viral. Budak mayang gitu, yang Ustaz Kutubi kata mayang cara syaitan tu. Tema antaranya, Hindu pun mayang cara macam tu. Saya ingat budak sekolah yang tak mengaji kot tu. Budak sekolah saya nampak. Jadi kita hak mengaji, maknanya dia kata sekurang-kurangnya 2 tapak tangan ni menyentuh kepala lutut. Jadi keadaan bongkok macam mana tu terpulang. Sebab bukan semua orang tulang belakang cantik pun. Kan, ada orang masalah tulang belakang, tak boleh nak bongkok. Saya ingat budak tu, dia kira mayang express, dia nyanyi, dia sembayang. Ustaz dia sembayang, dia mayang. Wallahualam. Sebab rakaman tu dia buat, kita pun tak tahu rakaman tu dia edit ke tak edit kan, wallahualam. Saya tak suka sangat nak saya pun tak viralkan pun. Sebab mungkin tengah khusus solat ke apa benda kan. Dan kita pun tak tahu mungkin budak orang asli mana mau masuk Islam ke, kita pun tak tahu. Jadi sangkaan baik tu kena ada. Ni ramai duk hantam macam-macam lah sekarang ni. Baru kita belajar bab lidah kan. Tu kena ingat tu. Jaga. Baik. Jadi itu kurang-kurangnya rokok. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau boleh buat, ni saya buka ni sekejap ni. Payah nak ni. Kalau boleh buat macam saya buat ni, maknanya nak tilawah dengan bahawa membaca ayat sejadah, kemudian maka supaya turun rokok. Kena ada kosok yang kita tu rokok. Tu yang maksudnya kosok tu, maknanya memang perbuatan kita tu memang aku nak rokok lepas ni, dah lepas i'tidal aku nak rokok, maka itu perbuatan dia. Jadi persoalan yang timbulkan bila time sujud silawah, kan kita tak ada rokok. Kan kita terus. Tapi dia kata kalau ada orang tu sembahyang, dia anggap dia turun tu, dia berhenti sekejap, dikira dia rokok, maka tak dikira. Kena patah balik, bangun, baru sujud balik. Maknanya tak boleh ubah niat. Maknanya kalau kita rokok lah. Kalau sujud tilawah, kita terus sujud, tak ada rokok. Kan ramai yang tersasul kan.
Kalau tersasu tanpa qasad tak apa, dia terus je. Dibimbangi kita duk rasa, aku nak rokok hak ni, tak boleh. Tak boleh ubah lagu tu. Nah, kena jaga. Baik. Tu cerita rokok. Dan i'tidal. Ya, keenam. Maknanya rukun di sini untuk lebih menjelaskan, kita dah belajar kelima. Ni yang keenam. I'tidal. Maknanya bangun daripada rokok. Okey, macam mana bentuk i'tidal? Dengan tumakninah padanya, yakni pada i'tidal tadi, maka i'tidal itu kembali kepada barang yang ada ia dahulu daripada rokok. Maknanya kita bangun daripada rokok. Dan jangan dikosotkan dengan dia akan yang lainnya. Jadi dalam solat kita tahu dah, lepas kita rokok, bila sebut sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, kemudian nak tambah hamdan katsiran wa thayyiban mubarakan, itu ikut sukalah. Itu para sahabat tambah waktu solat, Nabi tak larang pun. Jadi boleh buat. Maknanya lepas kita bangun rokok tu memang benda tu memang i'tidal. Kita faham bahawa itu rukun i'tidal. Yang kita sembahyang, itu yang kita kena ingat. Bila kita ingat benda tu, baru khusyuk kita tadi lengkap. Dia tak merapulah. Otak kita tak pindah menerawang ke mana-mana. Sebab perbuatan kita ingat. Lepas rokok, kita i'tidal. Nampak tak? Kalau kita fokus benda ni, barulah solat kita tadi boleh fokus betul-betul khusyuk. Kalau kita duk mampu, orang bangun, kita pun bangun. Benda lah aku bangun ni. Tak tahu i'tidal ke apa benda ke. Main ikut je. Ni yang duk berlaku. Sebab tu dia ajar kita, mana kita fokus i'tidal, kita fokus i'tidal. Tumakninah maknanya berdiri tu, sami Allahu liman hamidah tu, ada berhenti sekadar baca Al-Fatihah ke ataupun tak sampai, asalkan ada berdiri sekejap. Kalau tak orang baca pun ikut suka, tapi elok kita baca. Ya, itu rukun qauli dia. Rukun perbuatan, yakni fi'li i'tidal. Maka ni permasalahan. Jikalau diangkat kepalanya daripada rokok sebab terkejut, ya, tengok ya, sebab terkejut daripada sesuatu, tiada memadai i'tidalnya. I'tidal tadi kira tak valid lah. Maka hendaklah ia kembali kepada rokok dan diangkat kepalanya bagi i'tidal. Baik. Ada kalanya kita tengah rokok. Ni jenis tak khusyuk. Orang cerita nu api terbakar, bom-bom mai dengar siren. Dia pun bangkit tengok sat. Jadi dia kata perbuatan tu tak dikira sebagai i'tidal. Sebab dia bangkit itu sebab dia dengar orang kata nu bom-bom mai, ada kebakaran. Dia memang semayang, tapi sebab dia tak khusyuk, dengar orang semang macam-macam, so dia bangun tengok je, dia duduk, dia ni balik. Tu maknanya tak boleh. Kata dia, qasad ni makna kita betul-betul i'tidal benda tu. Jadi dia kata, rokok balik, baru bangun i'tidal balik. Kan biasa kan, terkejut kan? Kita tak tahu, terkejut ni banyak sudut. Kadang-kadang orang perempuan kan, tengah rokok lipas terbang mai kaki. Bukan sangat terkejut, dia jerit pun ada. Hak tu mayang lain lah, hak tu. Hak tu mayang lain. Macam-macam kan? Tambah suruh di kampung-kampung kan, dia jenis tak ada shilling kan. Jadi macam-macam makneka jatuh kan. Kadang-kadang lipan bara apa jatuh, memang jeritnya lah. Pakai berhenti mayang terus. Buat balik. Ni yang duk berlaku. Kena faham, tapi jangan kita tunjuk alim, tak apa, si anjak sikit. Konon-konon tak ada latah, jangan. Sebab kadang-kadang kalau binatang berbisa, kalau kita boleh elak, kita elak. Cuma maknanya di sini, kalau kita rasa kita boleh fokus mayang, teruskan. Tapi tak boleh fokus, berhenti, buat balik. Cuma rugi tu kalau rakaat keempat kan, rugi kan. Macam saya cerita minggu lepas tu kan, tayat akhir kan, bunyi adu-adu-adu. Rugi lah, rakaat keempat. Rugi. Baik. Jadi terkejut tak boleh lah. Mana kita? Dan ketujuhnya sujud. Ya, ketujuh sujud. Pasal apa dia tak ejar sin waw? Tuan-tuan masalah. Sujud rokok dia tak ada waw kan? Dia kalau bahasa Jawi ni kan, kalau perkataan pinjaman bahasa Arab, dia tak boleh ubah.
Walaupun sebut Melayu. Sujud, rokok, kubur. Mana ada waw, kaf waw, tak ada, dia kaf ba waw ra. Tapi sebut kubur sebab dia term Arabik yang kita pinjam. Orang Melayu kita pinjam, bahasa Arab jadikan bahasa Melayu. Jadi undang-undang sistem tulisan tak boleh ubah. Kena ikut tulisan Arab. Sebut pun sebut Arab. Walaupun patutnya ada waw lah. Tapi tak boleh ubah. Sebab dia bahasa Jawi, bahasa Arab asli. Itu undang-undang. Baik. Dan ketujuhnya sujud. Sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tamakninah padanya. Dan jikalau sujud ia atas sesuatu yang ditanggung akan dia, seperti punca serban yang tiada bergerak. Punca tu hak lebih, ekor serban hak lebih tu. Kadang-kadang panjang sangat kan. Jadi bila nak sujud tu dia tu dikatakan punca serban. Kain hak lebih, hak ujung tu. Kalau kita pakai serban kan ujung tu lebih. Tu punca serban. Yang tiada bergerak dengan gerakan sekalipun dan sekurang-kurangnya mengenai setengah dahinya akan tempat sujudnya. Baik. Kadang-kadang kain lilit serban tu terlebih, dia tutup sikit. Yang penting kata dia, kita sujud tu kena dahi sikit pun jadilah. Setengah pun tak apa dah. Sebab kadang-kadang orang pakai serban sampai tutup dahi. Jadi dia sujud kira tak sah sebab dahi tak kena tempat sujud. Dia tak sama bila kita sujud, kita lapik serban bawah. Tu tak apa. Ni cerita hak kita duk tanggung. Hak kita bawa lah, hak kita pegang. Hak kita duk pakai. Serban tadi kan. Maka kata dia, at least kena dahi separuh pun jadilah. Kena juga tempat sujud. Itu sangat penting. Dan wajib dibukakan dahinya. Maknanya kata apa, betul setengah orang dia nak sembahyang, dia akan angkat kepiah sampai ke tahap ni supaya bila sujud tu dahi betul-betul kena tempat sujud. Itu maksud dibukakan dahinya. Jangan ada ia berlapik seperti pembalut dan umpamanya, maka tiada sah sujud dengan yang tersebut. Nampak tak? Jadi tak boleh tuan-tuan duk lapik apa-apa kat sini, boh selotip ke boh apa benda ke. Maknanya kena asli dahi kita sujud. Serban pun tak boleh, kepiah pun tak boleh. Kok-kok lah dia rasa kepiah dia besar sangat kan. Jadi lagu tu. Kan? Bila lagu tu, dia sujud tak sah sebab dahi tak kena ni. Kena terlapik dengan ni. Maknanya tu sebab nak pakai kepiah pun tengok yang sesuai dengan kepala kita, saiz tu. Kalau kita kepala saiz King Kong, kepiah King Kong. Faham? Kalau kita kepala biasa, saiz biasa. Kan ada XL apa semua tu kan. Ukur tengok. Bagi nampak. Ni, ujung anak rambut ni, ujung sini sampai kepada tahap kening ni. Sini ke sini. Sebab tu ada orang yang dahi luah untung. Kan? Yang jadi agak masyakkah ni, agak kita kata agak kepayahan ialah dahi sempit. Orang tua kata kalau dahi luah ni otak cerdik. Profesor lah kot ya. Kan? Kita orang-orang biasa ni dahi tak luah mana pun. Janji sujud tu kena dahi sudahlah. Ya? Baik. Itu yang penting kena dahi. Macam mana? Telekung kita tu, dia syarat dia sekarang ni yang penting dahi tu kena. Separuh dahi pun tak apa dia kata. Ceritanya dahi tu kena tanah, kena tempat sujud kita. Kena sini ke, kena sini ke. Dia kata separuh pun tak apa, janji kena ya. Itu kalau dia kata ni, kena ikut yang cerita ni. Benda yang kita tanggung. Telekung benda yang kita tanggung, kita pegang. Bukan cerita yang kita hampa tu tak. Yang hampa tak apa. Ni yang di kepala kita bawa. Kalau dia ni kena ubah lah. Kalau dia tertutup tu kita kena alih lah. Sebab tu benda tertanggung atas kita. Kata ketua kitab ni lah. Bagi perempuan lah masalah. Orang lelaki-lelaki tak ada masalah. Baik. Dua kali. Bukakan ni. Okey. Melainkan. Okey, maka tidak sah sujud dengan yang tersebut. Melainkan bahawa ada ia bagi kerana luka dan masyakkah atasnya.
Yang ni saya dah ulang banyak kali baca pagi tadi tuan-tuan. Tak tahu nak sebut apa benda ni. Membungkan benda ni. Mim mim bawonga, kaf nun dalia. Dalia tu saya ingat dia. Siapa ada? Membuangkan dia ke? Okey, kalau membuangkan dia yang amat sangat, maka sah sujudnya. Ha? Rumi membuangkan ya? Baik. Kita baca lagi saya bagi faham. Maka tiada sah sujud dengan yang tersebut melainkan bahawa ada ia bagi kerana luka. Ya, dan masyakkah ni, masyakkah maknanya kepayahan lah. Ada problem sikit kat diri dia tu, artinya membuangkan dia yang amat sangat, maka sah sujudnya. Mungkin begini, masyakkah ni kepayahan. Sama ada kadang-kadang mungkin dahinya tu kematu ataupun tumbuh biji-biji ke sebagainya kan, menimbulkan kepayahan, dah cuba buang pun tak boleh, maka sah sujudnya, tak ada masalah. Kan ada penyakit tertentu kita pun tak tahu, penyakit sekarang ni macam-macam. Saya pun 2 hari turut-turut, kemarin dulu dengan kemarin, mai jumpa ada polis USJ tu, mai dia jadi hitam penyakit apa benda tu dia sebut, habis hitam. Malam tadi pun ada jenis hitam, habis kedai-kedai ni hitam. Dia tumbuh hitam. Penyakit apa benda saya pun tak tahu. Banyak sangat penyakit sekarang ni. Yang tu semua mengganggu proses sujud, sebab bila sujud dia sakit. Jadi mungkin dia perlu letak ubat ke apa benda kan. Maka ketika ini kata dia kalau ada masyakkah, tak apa. Sebab tu anggota sujud ni kena jagalah supaya tidak berlaku kecederaan ya. Kalau Tuhan nak bagi sakit tu nak buat macam mana? Dan tiada wajib qada sembahyangnya melainkan jika ada di bawahnya najis yang tiada dimaafkan daripadanya. So dia sembahyang tadi tak dapat sujud dengan sempurna sebab ada masalah, maka tak perlu qada, sembahyang dah sah, kecuali lah kalau dia najis, tempat sembahyang tu ada najis, tak nak buat apalah sebab dia balik kepada syarat sah tadi yang kita dah belajar kan. Jadi maknanya kalau dia najis, kena sembahyang lain lah. Sebab tu kena syarat sah salat, kena bersih tempat sembahyang daripada kekotoran dan najis. Tu syarat sah. Ya, sembahyang tak sah kena ulang baliklah. Baik. Dan wajib kan. Dan tiada wajib membukakan 2 tangannya dan 2 kakinya, hanya sunat jua. Hak ni hak jenis tu. Ada kan, kita pun susah nak solat tepi dia. Time sujud takbir cantik. Bila main sujud tu dia buka lagu tu. Buka kepak. Kaki hak duk macam ni elok, bila sujud njor dia buka. Jadi dia kata tak payah. Benda tu tak boleh buka. Maknanya sekadar kita, sebab kita solat jemaah. Kalau kita sembahyang seorang ikut suka nak buka luah mana pun. Perempuan lagi tak boleh. Tu tak termasuk jenis bau ketiak busuk odorono tak bau, apa pun tak bau, buka bau masam. Mengganggu jemaah sebelah kita. Ada hikmah. Dia sebenarnya disiplin solat kita ni dia ada hikmah dia. Sebab tu dia tak bagi buka sangat, sebab sensitif. Jenis hak tak cabut bulu ketiak lagi, pak depa panjang. Ada hak jenis tu. Kan tak nak peduli, makin tua makin tak peduli. Jangan ya. Sebab tu benda-benda macam ni Islam dia jaga, sebab tu bab kebersihan ni betul tuan-tuan, dia memang mengganggu member sebelah. Saya cakap senang je. Kan kadang-kadang kita sembahyang sebelah sahabat kita boleh bau masam tu. Jadi kalau hak jenis tahan tak apa, kalau jenis muntah tak kena ya. Wet lari keluar dia. Jadi kita dah dikira mengganggu orang lain sembahyang. Baik ya. Jadi kata dia di sini tak payahlah kita nak buka sampai keterlaluan ya. Tiada wajib dia kata. Tak wajib buka pun. Maknanya sekadar sajalah. Walaupun dia tu sunat kita buka sikit renggang bagi selesa, tetapi kata dia tak wajib sangat, tak perlu sangat, takut mengganggu orang sebelah. Baik. Sebab syarat sujud ni banyak yang dia punya kriteria. Kita buat satu-satu ya.
Dan wajib dihantarkan satu suku daripada dua lututnya dan satu suku daripada dua tangannya dan perut anak jari dua kakinya. Faham betul-betul ni? Dan jikalau satu suku daripada jari yang satu daripada tiap-tiap kaki dan tangan sekalipun. Ni cerita wajib. Hak lentik tu. Yang kita lentik, kita punya jari kaki tu wajib tu. Tu, hak kita lentik tu. Tak kira mana-mana jari. Bila kita sujud. Bila kita lentik kan, kita lentik lagu tu kan. Maknanya kalau yang buat macam tu tak boleh. Kita letak di atas jadah lagu tu tak boleh, dia kena lentik. Ni dia kata kena perut jari ni di ujung ni mesti menyentuh. Tak kisahlah jari mana-mana pun sebab bukan semua saiz sama panjang. Cerita dia kita kena lentik. Jangan buat lagu tu, tak boleh. Mesti kena perut ni. Ni dikatakan perut ni, perut. Ni. Wajib tu. Tuan kitab ni kata wajib, hukum wajib dan solat, maknanya sujud kena buat gitu. Kan ramai kadang-kadang tak faham. Dia relaxnya, dia tak macam tu je. Kena kuku. Tak kena perut, maka tak sah. Ni yang kena hati-hati ya. So biar lentik gitu. Boleh ikut lentik. Saya rasa tak ada masalah. Allah Maha Bijaksana. Jangan orang sakit kecuali cerita gout tadilah. Tu pun sebab ibu jari kan, duk tayar akhir. Tayar akhir dia tak syarat macam ni. Dia cuma waktu sujud syarat macam ni. Kena lentik. Perut jari tu kena sentuh. Tu dia kata ya. Walaupun satu suku. Kok mana sikit pun kena sentuh. Walaupun satu suku kata dia kena. Dan jikalau satu suku daripada jari yang satu, okey. Baik. Dan wajib bahawa mengenai akan tempat sujudnya oleh berat kepadanya, yakni diberatkan kepalanya dengan ditekan tu ya, ditekankan dia sedikit atas tempat sujud sekira-kira jika ditaruh umpama kapas di bawahnya nescaya kemas ia dan tiada wajib ditekan pada anggota yang lain atas yang muktamad, hanya wajib ditetapkan dia jua. Saya mengaji untuk saya pesan, dia kata bila enter sujud tu, kita tekan dia tu macam bersemangat ya, kita letak tu kita tekan bersemangat. Tenyih tu. Tonyoh ke tenyih ke apa ke? Bahasa utara. Bahasa sini tak tahu dia panggil apa. Jadi kita tekan dia kita. Jangan sayang dia. Ni kadang tak sikit je. Takut bedak terkeluar apa terkeluar. Dan bila ambil wuduk kan dah habis semua. Yang tu yang dalam Quran sebut min asari sujud. Daripada kesan sujud kita. Dia itulah yang nampak cahaya tu hari akhirat. Bukan setakat di akhirat dan di dunia pun kita nampak orang yang memang jaga solat ni kita nampak bercahaya dan kita boleh nampak. Nur tu nampak. Maknanya solat dia bila sujud dia tekan. Umpama bila kita letak kapas tadi boleh jadi kejap tu bentuk. Maknanya bila kita sujud kat sejadah macam itulah. Cuma kadang-kadang keadaan berlaku bila kepanasan yang melampau. Kalau kita sembahyang kat luar masjid lah. Yang tu sujud kena sujud juga, tapi kau nak tenyih sangat tu ikut suka lah kalau rasa tahan. Jadi kalau kita yang ada sejadah tak ada masalah. Ni cerita yang sembahyang atas batu dan sebagainya kan. Ya. Okey. Dia ukuran orang Melayu Anwar Sadat ni ialah bekas Presiden Mesir. Anwar Sadat bekas Presiden Mesir. Dia ni kalau lihat sudut pemerintahan politik dia, seorang dia tak tahu lah. Dia lebih kurang Husni Mubarak lah panggil dia. Dan dia mati ditembak oleh tentera dia waktu pembarisan Hari Kemerdekaan. Sharpshooter kena betul-betul tepat dahi hitam. Saya nak ceritanya di sini ialah tak semestinya orang yang dahi hitam itu akhlaknya baik, wataknya baik. Itu kena faham. Kalau tidak, kesian orang yang dahi tak hitam. Dia potong. Kan? Kita dah kata Allah, aku mayang
Tak, kadang-kadang tak saya jumpa. Ramai ke? Dia kata saya ni ustaz, tahajud tiap-tiap malam. Dia tak hitam. Depa tu tahajud 2 hari, 3 hari. Dia hitam. Mungkin dia tenyeh kuat kan? Dia tenyeh kuat hitam. Kita tenyeh tak kuat tak hitam. Baik. Jadi maknanya dia hitam ke, coklat ke, kuning lansak ke, merah ke, itu anugerah Allah Ta'ala. Cuma saya boleh lihat ni, kebanyakan mereka yang dia hitam ni, dia khusyuk tu terlalu lebih. Dia nampak, kita boleh nampak. Waktu dia solat tu kita boleh tengok. Fokusnya memang luar biasa. Saya duduk perhati ramai dah. Kita fokus biasa-biasa. Mereka luar biasa. Tuan-tuan faham dah? Dan kita orang awam. Kebanyakannya yang berlaku pada mereka yang berubah penghijrahan. Hari ni saya nampak kerap. Dia berubah daripada zaman dia yang tak berapa nak elok lah di sudut budaya semua. Dia ubah tu, dia ubah betul-betul. Itu saya nampak kesan tu, nampak ketara. Pada dirinya kita tak tahulah. Pada saya lihat dia sebenarnya macam biasa je. Maknanya kita kalau boleh usaha ke tahap tu lah. Tapi semua anugerah Allah Ta'ala, sebab dia tidak ada sebutlah hadis pun orang yang sembahyang khusyuk itu dahinya akan hitam. Tak ada. Ada, saya pernah jumpa wanita, saya pernah jumpa 2-3 orang yang memang dahi hitam. Yes, ini pengalaman saya sendiri. Kan saya ceramah banyak tempat kan di Malaysia. Memang saya jumpa, pernah bersembang. Ibadat malam kuat. Saya nampak perempuan macam ni ibadat malam kuat. Kebanyakannya yang memang yang dah tua lah, yang suami dah meninggal. So dia malam-malam dia banyak tahajud. Saya jumpa 2-3 orang. Di Yan saya pernah jumpa. Di mana saya duduk ceramah, memang saya pernah jumpa. Memang ada. Tapi ramai yang tak ada lah. Ada 3 orangnya. Tapi tuan-tuan jangan duk rasa kecewa lah. Dia cerita penerimaan solat kita dalam hukum Islam ini, bila kita sempurna rukun yang 13 ni, kita sempurna syarat sah dia, Allah terima. Kan? Tak sebenarnya orang dia hitam tu dia mati elok pun, macam cerita tidak, anak Sadat pun mati kena bunuh. Kerana pemerintahan dia. Jadi maknanya benda tu tak ni. Mana nak beritahu kan? Hak tu sudahlah. Habis tak asuk, habis gila. Jadi jangan dilihat pada situlah. Ya, maknanya dia banyak sudut lain boleh lihat. Tu perbandingan yang senang faham. Dalam sirah dia tak sebut. Sebab dalam sirah dia cuma sebut min asli sujud. Tapi pengalaman saya dalam berguru pondok-pondok ni, saya lihat orang alim, tok-tok guru pondok, dia bukan hitam satu, dia hitam semua. Sebab tu lihat dia, orang Hindu, Sami Hindu nak alim kan dia calik tu. Dia faham juga kesan sujud tu, tapi dia calik. Kan dia calik kan? Kan Sami dia buat gitu. Konon-konon kira depa alim, tak kira lah tu. Tengok berapa calik dah. Jadi benda ni memang ada. Agama alim pun memang nak tunjuk act kata depa tu alim, dia calik. Tapi Islam tak, dia jadi dengan sendirinya. Allah Ta'ala bagi begitu. Dia ada saya baca Ustaz, gending marah ni. Dia sujud atas batu panas. Dia batu. Batu panas. Tu nampak hitam pun. Yes, penganut Syiah saya jumpa 2-3 orang. Saya nampak penganut Syiah 2-3 orang yang memang dia hitam. Yang tu tapi depa sujud atas batu panas, cepatlah hitam. Batu Karbala tu kan dia akan lapik bawah sejadah tu. Bila nak sembahyang dia akan bawa keluar, dia sujud atas tu. Jadi bila batu tu yang panas, tekan lama-lama memang hitamlah dia. Kita boleh nak buat gitu, try pergi buat ngak. Kalau dalam kelas ni semua pergi buat, semua pakai hitam lah kau. Orang heran. Jemaah masjid betul-betul semua heran. Oh, hebat-hebat daripada mengajar kelas. Dia boleh merubah fizikal dan mental, semua berubah. Aduh, baik. Baik ya. Ni cerita sujud. Baik. Dan wajib. Ada wajib lagi tu. Cerita sujud ni panjang ya, tuan. Dan wajib ditinggikan punggungnya daripada kepalanya dan bahunya. Ni ialah mana ada orang sujud punggung rendah pada kepala, jangan berlaku.
Yang saya tengok duk bertengkar, kes kapal terbang mendarat, ekor dulu ke kepala dulu tu ada. Bertengkar sampai ke sudah. Ada. Depan mata saya, ada pakcik tu dia kata kapal terbang tu mendarat, ekor dulu. Ada hak duk tengkar, ada kata kepala dulu mendarat. Dia mesti turun kat tu pakcik dia kata. Yang orang tu kata dia mesti turun macam tu. Sampai ke sudah, sampai ke isyak tengkar bab tu. Orang tu orang muda. Tu kes kapal terbang mendarat. Hak ni kes sujud. Saya rasa tak ada kot orang yang punggung rendah pada kepala, tak ada. Dia gemuk macam mana, kurus macam mana, saya rasa tak pernah jumpa. Memang kalau sujud ni memang punggung atas pada kepala. Itu syarat dia. Baru nama sujud. Itu kes lain lah. Hak tu sebab mudarat. Ni cerita sujud yang betul-betul ni. Gitu. Sebab kalau sama parah punggung dengan kepala, dia tak panggil sujud, dia panggil menyerap. Tu bukan sujud lagi, tu menyerap. Dah ada agama yang sampai ke tahap tu. Kan saya ceritakan Tok Sami di India yang besar sekali tu. Sujud menyerap dia. Sujud tapi dia panggil, dia bagi dia itu sujud, tapi kita panggil perbuatan tu menyerap sebab dah sama punggung dengan kepala. Jadi wajib ditinggikan punggungnya. Maka tiada memadai jika ditinggikan kepalanya daripada punggungnya atau bersamaan. Tu tak boleh lah Dan kepala mesti bawah. Dan jangan dikosot dengan sujud akan yang lain daripadanya. Maka jika gugur ia atas mukanya dan dijadikan dia sujud tiada memadai, maka wajib kembali kepada qiyam. Jadi orang ni bila kita sujud, kita kena niat kosot perbuatan sujud. Dia kata ada kadang-kadang orang tu dia gugur kepalanya, maksudnya dia tunduk. Dia tunduk sujud dengan niat dia kata dia sujud. Maka dia tak terpakai. Dia kena niat sujud tu dalam perbuatan solat. Yang sujud yang boleh terima ialah sujud syukur. Sujud syukur tak apalah, ada pandangan dia tak perlu qiyam, dia terus duduk, terus sujud. Yang tu yang dibolehkan. Itu melibatkan sujud syukur. Jadi kena ada qasad kalau kita tu sembahyang dan perbuatan kita hari itu sujud. Waktu kita sujud. Maka jika diangkatkan kepalanya sebab terkejut, kes terkejut lagi, daripada sesuatu tiada memadai, maka wajib ia kembali kepada sujud kemudian. Nampak tak tuan-tuan? Sujud elok-elok, terkejut. Terkejut ni berlaku waktu sujud melibatkan benda yang jatuh di sebelah kita. Sebab jarang orang terkejut ketika solat, melainkan ada sesuatu yang menyentuh tubuhnya. Tuan-tuan tengok tak video yang anak mufti Kedah ceramah tu, yang cerita kisah mak tukang kayu tu dalam diviralkan tu. Kan tukang kayu tu kan dia dah biasa buh pensil di telinga dia. Hari tu bila anak dia nak menikah, ni cerita orang Kok Diang, dia tak nak pergi sembahyang masjid. Maka bini dia kata, abang pi, abang duduk belakang Tok Imam. Hak depan kali tu Tok Imam, abang duduk belakang. Tok Imam buat apa, abang ikut. Mayang asak dia pukul 3 pergi dah. Pi orang tak ada. Dia kata orang kampung ni malah mayang sungguh. Dia tak nak pergi masjid. Jadi dia pun isap cerut. Orang kampung tu dia cerut panjang tu. Dia Kedah popular cerut panjang hak fak tu. Kan ada kan. Jadi orang mai azan dah masuk azan dia pun tenyih cerut tu lebih kurang lah tak di sini. Tukang kayu. Dia dah biasa tak pensil kat sini, dia pun tak cerut sini. Ni nak jadi cerita panas waktu semayang sujud tu. Mayang duduk belakang Tok Imam, kipas angin duduk pusing. Syiu. Hak ni duduk menyala balik. Dia tak kebir, dia kata awak panas, mungkin aku banyak dosa kot. Dia sangka baik, bagus dia. Dia kata mungkin aku banyak dosa. Teruslah, rokok apa semua. Time sujud dia tak tahan, panas sangat. Dah masuk telinga, dia orang Kedah terkelepiak, dia kes tu, cerut tadi kena kaki Tok Imam. Cerita sujud ni. Tuan-tuan bayangkan, imam tengah sujud, bara api punting rokok tu kena kaki dia. Melompat Tok Imam. Satu jemaah batal semua. Dia bini kata Tok Imam buat apa, dia buat, dia ikutlah. Ikut cakap bini, tak nak pergi sembahyang masjid. Jadi ini yang berlaku tuan-tuan.
Ni masalah kalau dalam masyarakat kita jenis tak nak pergi mengaji, jenis tak nak main masjid surau, ikut jadi batal semua. Orang kampung kebanyakannya agamanya agak kurang. Hak lain tengok kau ni lompat bangkit, hak lain pun tengok pakai bangkit. Semua pakai mayang batal hari tu. Jadi jaga nah. Ni cerita terkejut waktu sujud. Tapi kalau dia mengaji kitab ni, dia terkejut, dia boleh kawal, dia rokok, dia boleh sujud balik. Kan dia bangun, dia sujud balik. Tak apa, ni sebab dah tak mengaji, Tok Imam tak mengaji ke, Jahanam semua. Mujak kena tapak kaki tuan-tuan. Kalau masuklah kain, orang kampung mana pakai seluar, pakai kain dekat kan. Seluar dalam tak pakai pula. Boleh bayang suasana dia. Dia. Baik. Sebab tu bila kitab tulis tuan-tuan, memang ada kisah berlaku dalam masyarakat. Kalaupun waktu tulis ni tak berlaku, dia berlaku selepas tu. Sebab tu dalam kita jangan sangka mungkin kat kita tak berlaku. Berlaku pada masyarakat tempat lain. Bila kita mengaji hari ni tengok, boleh kita tegak pada orang tadi. Walaupun dia Tok Imam. Kalau Tok Imam tak mengaji kitab Matlabul Badarain, saya mengaji muka surat 31. Habaq page lagi. Dia cerita baris bawah tu kalau kita terkejut sujud, bangun sekejap, lepas tu sujud balik. Dikira tak apa. Jangan terkejut, bangkit terus, habis batal. Sebab dah tak mengaji. Maka tu kelebihan kita mengaji. Tuan-tuan, bab macam ni, kalau kita mengaji biasa-biasa, dia tak ajak. Kuliah-kuliah tu dia tak ajak sebab dia terlalu detail. Dia kena kelas macam ni, baru kita mengaji betul-betul. Baik. Maka jika sujud ia atas sesuatu yang tajam, jika di kesot ni diubah dia bahasa Kedah kesot mengesot akan mukanya dengan tiada diangkat, tiada mengapa. Dan jika diangkatkan dia kemudian dikembalikan dia, maka jika belum lagi ia tamakninah, tiada mengapa. Dan jika sudah ia tamakninah, maka mudarat kerana bertambah sujud. Baik, katalah kita sujud. Bila kita sujud tu ada benda tajam, mula-mula sujud rasa tajam, kita alih terus. Tapi jangan angkat muka, kita cuma asak. Kalau dah tak ada tamakninah tak apa, tapi bila dah tamakninah dah panjang, dia tak bagi. Jadi tajam pun tajam lah. Dari hitam ni tak apa, dari hitam. Kan? Dia kata boleh kita ubah bila awal, mana tak ada tamakninah lagi, sujud-sujud tu, aduh tajamnya. Sebut aduh memang batal lah, jangan sebut. Tahan, jadi kita ubah. Mana kita enjak, kita alih muka kita tu tepi sikit, tak apa. Sebab kadang-kadang tajam itu bukan pada sejadah. Mungkin ada batu bawah tu kita tak tahu. Ni kalau kes mayang di kawasan lapang lah. Kalau di masjid tak mungkin kot benda-benda tajam tu ada. Baik. Dan Tapi kalau kita biar juga batal tak kita punya sujud tu. Tak biar macam mana? Kita kata pasiang kan. Kita sujud ada pasiang tu. Dia menghalang antara kita dengan sejadah. Tak apa, sebabnya tadi syarat sujud tadi dia sama ada separuh daim pun tak apa dah. Jadi dia punca sekarang ni kalau kita sujud di situ yang ada batu, kita sujud je lah, satu nak buat guna. Yang tak boleh tadi kalau ambil batu letak sini betul sujud. Tu tak boleh Dia kena faham tu dia punya situasi baik. Okey, sikit lagi. Dan ke-8-nya, duduk antara dua sujud dengan tamakninah padanya, dan jangan dipanjangkan dia, demikian lagi pada i'tidal kerana keduanya itu hanyalah rukun pendek. Baik, dia kata duduk antara dua sujud ini jangan terlalu panjang. Sekadar kita baca Rabbi shrah li pula. Saya lupa dah aku. Rabbi fili. Ingatlah, tuan-tuan jangan duk jadi confuse sebab kita ikut hari ni kadang-kadang duk seronok sangat pengajian hari ni. Saat ni duduk antara sujud, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Jahanam. Jadi dia kata jangan terlalu lebih sujud tu, sekadar bacaan yang disunatkan kita baca, yang tu saja kata dia. Baik. Maka
Jika dipanjangkan salah suatu daripada keduanya terlebih daripada zikir yang ditentuti padanya qadar Fatihah pada i'tidal dan sekurang-kurangnya tasyahud pada julus, padahal sengaja ia lagi mengetahui batal sembahyangnya. Jangan kita lama-lama sangat. Dia benarkan kalau i'tidal tu qadar Fatihah saja. Dan duduk antara dua sujud qadar tahiyat. Panjang yang dibenarkan. Dan jangan kita dah tahu benda ni tak boleh, kita majlis ni kita sengaja bagi panjang duduk, maka batal sembahyang kita. Ni yang duduk antara sujud ya, duduk antara sujud. Jadi sekadarnya lah. Sebab tu setengah imam-imam pun sekadar habis baca Rabiul Fili tu, terus sujud kedua. So tak perlu panjang-panjang. Jangan ambil kesempatan nak rehat dalam tu. Geram panjang rakaat pertama. Kan, duduk geram imam baca panjang, lenguh. So kita duduk lama-lama antara sujud, tak boleh. Sebab dah mengaji ni tak dibenarkan. Ni boleh batal sembahyang kita. Maka jika diangkatkan kepalanya sebab betul lah. Maka jika diangkatkan kepalanya sebab terkejut daripada suatu tiada memadai, maka wajib ia kembali kepada sujud, kemudian maka bangkit duduk antara dua sujud. Okey, habis satu kita nah. Jadi maknanya yang kes terkejut tadi, walaupun rakaat lepas bangun duduk antara sujud berlaku terkejut juga, tak memadai, kita kena sujud balik. Lepas tu baru kita duduk tahiyat akhir. Ataupun kita qiyam semula. Jadi maknanya sampai situ dulu, kita habis pada rukun yang ke-8. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk rukun ke-9 sampai rukun ke-13. Baru kita masuk bab sunanus solah. Ya, kita tanda di sini nah, di antara duduk antara sujud. Kita sambung rukun ke-9. InsyaAllah mudah-mudahan perbincangan kita pada pagi ini ada manfaatnya. Yang banyak benda kita belajar sebenarnya. Mungkin kita pun tak pernah tahu ada benda tu dalam kaedah sembahyang kita. Yang mudah-mudahan kita baiki, mana yang kelemahan yang ada kita cuba baiki insya-Allah. Kalau macam kita sembahyang, kita nampak orang tu buat silap dalam sembahyang, kita belajar ni ke duduk dia kaki dia tak betul. Wajib kita tegur ke ataupun kalau kita tak kena? Kita wajib tegur, tapi kaedah teguran itu yang Nabi ajar. Macam mana cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menegur seorang tua yang ambil wuduk salah. Ni boleh jadikan panduan cerita ni. Jadi cucu Rasulullah ni dia lihat seorang tua ni ambil wuduk salah. Nak tegur orang tua. Kan? Lalu dia kata kat orang tua, kita pakcik, pakcik boleh tak pakcik jadi hakim? Hakim, pakcik tengok saya dengan Husain ni ambil wuduk, siapa paling tepat? Cucu Nabi kan? Oh, pakcik ni act tak kira. Boleh. Cik. Dia tak tahu dia pun perli. Jadi bila cucu Rasulullah ambil wuduk, pakcik tu dengan sendiri perasan, rupanya aku ambil salah. Maknanya cucu Nabi memang tarbiyah daripada Rasulullah. Terus pakcik tu berubah cara ambil wuduk. Oh, selama ni pakcik ambil wuduk salah lah ya. Pakcik ambil wuduk tak kena tu. Ini tak terasa sangat. Maka lihat keadaan orang yang kita nak tegur tu macam mana. Kalau kita tak mampu, mungkin boleh pesan kat kami yang berceramah ni, kita tegur dalam kuliah. Cuma kadang geram tu bila time kita tegur dia tak mai. Saya geram kadang-kadang duk cari muka ni, nak keluar cerita tu kan. Tengok muka tak ada. Macam dia tahu time kita tak cerita, bab tu dia mai. Ni yang berlaku masyarakat kita nah. Maknanya kena tegur, cuma tengok keadaan, suasana. Jangan tegur dekat-dekat orang, tarik dia ke tepi. Guna nama saya tak apa, tak ada masalah. Kata kami dengan Ustaz Syahid dalam kitab ni, tak apa, guna nama saya. Dia ada masalah, jumpa. Sebab kadang-kadang orang tua kan, payah. Dia sensitif. Orang tua cukup sensitif. Jangan silap sebut, aku makan garam dulu pada engkau. Itu ayat dia. Tu je. Dia sebut makan garam dulu, habis. Kita jawab balik, saya makan gula dulu pada makcik. Tu saya ada kecil manis tu. Gitu. Darah tinggi sebagainya. Okey jadi insya-Allah mudah-mudahan ya. Boleh. Ada kita sembahyang kan. Ada kita mudah tu sembahyang saya tak buka. Dia syarat anggota sujud dahi.
Hidung bukan syarat untuk sujud ya. Dia 7, maknanya dahi 1, ni 2, lutut 2, dah 5. Kaki yang lentik tu 2, 7. Kalau syarat hidung menjadi syarat sujud, hidung orang Malaysia payah pendek. Untung hidung orang Arab dengan orang Hindustan, sebab dia hidung panjang. Dia sentuh sikit je, clear dah. Sebab tu yang pakai bedah kita tak boleh nak salahkan dia. Janji dia okey. Maknanya hidung bukan syarat sujud ya. Tapi sentuh tu lagi baiklah kalau ni. Maknanya sebab dia tak sama bentuk fizikal kita. Kan ada yang muka hidung tinggi, yang tu silap air bulan, dahi tak sempat kena ni sebab hidung tinggi sangat. Jadi susah juga. Maka disyaratkan dahi dulu. So hidung angkat tak apa kalau hidung tu tinggi. Dia jarang tak? Kalau jarang menyentuh kata apa? Menyentuh sejadah, boleh rasa yang tu ada pandangan berbeza tu. Maknanya ada yang katakan boleh. Ada yang kata kena buka, kena tapak tangan asli. Ada kata dia tutup juga sebab dibimbangi kadang-kadang tiupan angin menyebabkan aurat terbuka. So dia tutup semua. Dia ada pro dan kontra. Sebab kadang-kadang kipas angin kita kalau hak atas okey, saya bimbang yang hak depan tu, hak besar tu, dia main sini buka habis. Yang tu tak apalah, hak tu ni cerita hak dia tadi, hak jenis pakai sarung tangan tu. Sebab ada keadaan tertentu nak tutup aurat, dia pakai baju sampai sini, maka dia kena pakai sarung tangan. Kalau tidak tak clear, tak jelas. Tu tak apa, tak ada masalah. Dia sebab dia syarat perempuan ni, dia balik pada asal balik tuan-tuan. Bagi orang perempuan, dia hanya muka dan tapak tangan. Isu yang timbul sekarang, tapak tangan kita, tapak tangan belakang dia tak sebut tau. Jadi bila isu yang timbul, kalau tapak tangan saja, takkan kita nak cover yang ni saja, tapak tangan ternampak, maka boleh tutup semua. Tu satu keadaan. Nak menjaga masalah sebab kadang-kadang kita bimbang dalam keadaan kipas angin dan sebagainya nanti boleh terbuka. Yang keduanya, kita punya pakaian tadi tutup semuanya telekung kita. Tu kita ada cover semua dah. Cuma cerita yang berlaku di negara-negara yang memang macam di Turki, dia orang tak pakai telekung. Pakai jubah macam ni, mayang. Tapi dia pakai sarung tangan lah. Pakai apa nama, sarung kaki, mayang. Dah ramai mayang itu pun sekarang ni pun kat Malaysia. Dah faham, ngaji dah pakat faham Melaka kan. Sebab buat telekung, dia nak kena lipat bola beg dan satu hai. Kan. Nanti kena ragut lagi. Nanya peragut tu, ragut beg tangan telekung. Mudah-mudahan dia insaf lah. Buka-buka tengok telekung. Ada boleh insaf orang tu, main-main. Jadi banyak, kalau ada masyarakat, maka pemakaian sekarang dah dibuat jubah-jubah yang agak menutup aurat dan longgar kan. So kita hanya perlu pakai sarung tangan bila nak solat dengan ni. Nanti kalau labuh tu lagi bagus lah. Turunkan dia punya lipatan tu je. Yang tu tak apa, dia cerita sekarang ni jangan beri nampak aurat tu je. SOS dalam telekung tak apa, orang perempuan kena jaga. Lelaki tak apa dia. InsyaAllah belakang kita faham belajar ni buat sebaik mungkin lah ya, mudah-mudahan. Ini baik itu pada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak baik itu datang daripada kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku qad wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alayhi wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.